Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara dan kita bersiaran seperti biasa pukul 9 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Dalam masa sejam yang berikutnya, malam ini kami mengangkat tajuk Be Your Own Boss, peluang keusahawanan wanita dan belia. Jadi saya memang nak menarik perhatian wanita dan juga belia untuk melihat apa yang akan kita bincangkan bersama-sama dan juga mungkin mula membayangkan prospek yang ada untuk masa depan anda. Dan projek BYOB ini diperkenalkan oleh Pernas pada Mac 2021. Sedikit introduksi berkenaan dengan Perbadanan Nasional Berhad ataupun Pernas, merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MEDAK, dan melalui penjenamaan semula melibatkan pertukaran akronim daripada PNS kepada Pernas dan logo pada 21 Jun 2021 yang lalu. Dan ini salah satu strategi juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai peranan Pernas dalam industri franchise yang juga merupakan salah satu sektor utama berimpak penting dan menyumbang kepada KDNK negara kita. Jadi kita bercakap tentang salah satu produk Pernas iaitu Be Your Own Boss yang merupakan peluang keusahawanan untuk wanita dan belia sasarannya. Untuk bercakap tentang ini, saya bersama-sama dengan Encik Muhammad Mazlan Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Apa khabar Encik Mazlan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Terima kasih. Okey, untuk anda juga kami buka talian malam ini, bersedia terus sahaja untuk mendial kalau anda ingin ajukan sebarang soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan. Taliannya 0326979767 ataupun 26979768. Kita juga bersiaran secara langsung di FB Live bernama TV dan YouTube streaming bernama TV sekarang ini. Okey, saya tengok tajuk Be Your Own Boss pun saya dah rasa macam berkobar-kobar dah. Macam alamak, jadi bos pada diri kita sendiri. Okey, baik. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan peranan dan fungsi Pernas terlebih dahulu untuk kita memahami juga susul galurnya dan arah tujunya. Silakan Cik Mazlan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wan. Okey, Pernas, saya perkenalkan Pernas dululah kan, before we go into apa BYOB and all that. Pernas sendiri adalah sebuah syarikat pegangan pelaburan yang dimiliki oleh Menteri Kewangan diperbadankan, MOF Incorporated lah, kira dimiliki oleh MOF lah, Ministry of Finance. Tapi itu pemilik kita lah, pemilik Pernas ni. Tapi kita segala aktiviti, segala apa yang kita buat di bawah adalah di bawah kawasan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi kita report ataupun kita bekerjasama dengan inilah di bawah Kementerian Pembangunan Koperasi lah, Usahawan dan Koperasi. Kemudian kalau nak cerita Pernas ni panjang kan, kita terus ke 2004 sendiri. 2004 tu, sebelum tu kita banyak membuat pelaburan-pelaburan lah. Itu aktiviti kita yang sebelum ni. Kemudian pada 2004 kita diberi mandat lah untuk menambah lagi mandat kita yang sedia ada untuk kita menerajui industri franchise. Bila kita cakap mengenai menerajui the industry itu sendiri, jadi kita kena secara menyeluruh lah, kita menjalankan aktiviti-aktiviti promosi, aktiviti-aktiviti memberi penerangan, kesedaran tentang apa itu franchise dan sebagainya lah. Itu yang kita buat. Sebab banyak orang dengar franchise rasa macam tahu kan. Tapi dalam usaha kita memberi kesedaran ataupun awareness, kita buat promotion ni, ramai yang ni bila kita kata franchise, ada contohnya pendidikan awal kanak-kanak kan. Franchise ada juga, ada yang franchise ni makanan je, fast food saja, QSR saja. Itu boleh, ada ni, ini boleh baiki kereta pun boleh franchise. Sama ni orang ingat makanan. Jadi itu kita bawa kita pergi ke seluruh negara lah, boleh kata kita seluruh negara terangkan apa itu franchise dan sebagainya lah. Dan juga di bawah mandat pembangunan franchise itu sendiri, mandat franchise yang diberi itu, selain daripada memberi kesedaran dan sebagainya, kita juga diberi tanggungjawab sebagai peneraju industri
untuk meramaikan lagi lah, meramaikan franchisor, orang yang memberi perniagaan franchise tu, dan meramaikan franchisee lah. Kita kena tambah lah. Jadi dalam meramaikan franchisor ni, kita kita pergi around seluruh negara, around the country, kita identify juga produk-produk yang boleh difranchisekan, kan? Banyak perniagaan-perniagaan milik usahawan kita yang mungkin mempunyai 2 atau 3 outlet sendiri, yang kalau kita, apa yang kita cakap dengan dia orang tu, dia orang pun pada dia orang itu pun dah cukup, ataupun dari segi dia nak rasa kalau nak berkembang mungkin ada masalah lagi sebab dia tak sempat, tak ada masa. Ini dia kata lebih kurang 3 outlet ni pun saya dah ke sana kemari tak cukup tangan dah. So kita terangkan bagaimana franchise dia dengan pembangunan sistem dan tata cara kerja ni dia boleh berkembang, ya. Jadi kita cari franchisor dan juga kita cari franchisee lah. Kita wawarkan ada produk-produk ni di mana mereka yang berminat ataupun untuk berniaga, tapi mungkin mencari-cari apa perniagaan yang sesuai ataupun yang dia minat, tapi biasalah nak bangunkan sendiri ni mengambil masa lah sikit. Jadi brand yang sedia ada, franchise sedia ada, kita tawarkan dan kita wawarkan lah kepada franchisee, bakal-bakal franchisee. Jadi kita kesedaran, jadi kita cari franchisor, kita bangunkan franchisor, franchisee kita latih franchisee dan juga franchisor. Kita beri latihan sebab kesedaran tu satu, tapi bila kita go in detail apa itu franchise dan sebagainya, perlu latihan lah, perlu pendedahan yang lebih mendalam. Kemudian again, selain pada tu kita juga cuba cari brand-brand dari luar negara jugalah yang sesuai, yang boleh dibawa ke Malaysia dan boleh dikembangkan Malaysia bersama usahawan juga. Kita cari usahawan yang berminat, usahawan ataupun usahawan tu sendiri bila pergi luar negara dia nampak satu brand yang sesuai, boleh bawa ke Malaysia, mungkin kita boleh kaji bersama-sama kesesuaian produk-produk atau brand-brand tersebut untuk dibawa ke Malaysia. Jadi benarlah kalau orang kata ataupun orang faham, kalau kita ni ada modal, ada minat, ada azam dan kesungguhan tu, tapi kita ni bukan risk taker, kita tak berani nak ambil risiko besar, kita tak tahu bidang apa yang mungkin menguntungkan. Jadi apa pilihannya yang lebih selamat ialah menyertai industri franchise. Betul begitu? Betul tuan, tepat sekali lah. Okey, baik. Produk dan perkhidmatan yang ada, yang existing setakat ini, yang disediakan oleh Pernas kepada usahawan dan juga bakal usahawan, apa di antaranya Cik Maslan? Saya suka orang sebut bakal usahawan tu, sebab siapakah pemain-pemain dalam industri franchise ni? Who are the stakeholders of in the franchise industry lah? Siapa dia? Obviously franchisor tu sendirilah. Franchisor, franchisee dan juga bakal-bakal usahawan yang jadi franchisor pun ada, yang peniaga-peniaga yang nak jadi franchisor kan, nak kembang, ataupun mereka yang macam orang cakap tadi nak satu approach ataupun cara yang lebih selamat lah, risiko yang lebih ni lah, sebab lebih rendah lah sebab franchisor tu sendiri dah lalui dah baik jerit membangunkan ni kan, mungkin brand tu dah ada, brand tu dah ada, dia pun dah maybe dalam 5 tahun 6 tahun perniagaan tu, secara ringkasnya mungkin dia dah try, dah cuba buat hingga 50-60 menu dah kan. Tapi dia ada menu yang tak jalan, orang kata ada menu yang good dan semua. So kita sebagai orang yang tak biasa ni, kita ambil yang terbaik je lah. So apa yang terbaik dalam untuk perniagaan tersebut, so kita ambil terus dia dari franchise tu. Kita tak payahlah lalui tu. Boleh nak berniaga sendiri pun boleh, tapi macam orang cakap tadi lah, risiko lebih sikit. Lepas tu kita pun mungkin ada apa orang kata kekangan pengetahuan ataupun ni, pengalaman sebagainya. Adalah silap dan salah yang kita ni. So franchisor, franchisee dan bakal-bakal franchisor dan franchisee, ini kita punya stakeholder yang kita ni. Apa yang kita bantu, satu macam kita cakap tadi lah, pembiayaan. Pembiayaan kalau franchisor tu sendiri
memerlukan sebab franchise ni berkembang dengan cepat. Bila dia sekali dia keluar brand, dia go on promotion, maybe Johor ada 4 yang berminat, Kelantan ada 3, Kedah ada ni. Jadi perkembangan franchise ni amat cepat sebab ramai ni. Jadi franchisor tu sendiri kadang-kadang memerlukan apa orang kata dana ataupun funding untuk mengukuhkan lagi operasi dia. Jadi itu pun kita bantu franchisee itu sendiri. Franchisee itu sendiri pun macam kita lah. Wan sendiri katalah Wan nak buka self-service laundry. Kan? Mungkin adalah modal adalah juga, tapi tak cukup. Itu pun kita bantu dari segi pembiayaan. Franchisor kalau perlu, franchisee mana-mana yang memerlukan pinjaman atau bantuan kewangan, kita akan bantu. Okey, itu franchisee. Kemudian mereka yang pra tadilah, yang bakal-bakal tadi kan. So, kita juga identify bisnes perniagaan-perniagaan yang belum difranchisekan. Kita ada program latihan, program pembangunan produk, pembangunan sistem yang kita nak bawa perniagaan-perniagaan ini menjadi franchisor lah satu hari nanti. Itu pun kita bantu. Itu pun ada bantuan kewangan juga. Kalau siapa yang berniaga berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya, kita boleh bantulah dari segi pengembangan produk, pengembangan perniagaan, latihan dan pembiayaan. Dan juga itulah macam bakal-bakal franchisee itu obviously lah tadi yang belum jadi franchisee itu yang kita bantulah dari segi latihan, hikmat nasihat dan ni apa maknanya dari awal, dari A sampailah terhasilnya ataupun termiliknya mereka satu cawangan franchise contohnya. Okay. Dari segi franchisor ataupun bakal franchisor, dari perniagaan dia buat sendiri, mungkin macam kita cakap tadi, dia dah operate 2-3 outlet sendiri, keluarga dimiliki oleh keluarga, tapi dia nak mengembangkan. Jadi macam mana dia pun itulah bila kita approach peniaga-peniaga ni, dia pun tak sangka boleh rupanya kan. Biasanya apa ciri-ciri yang dilihat kepada potensi satu-satu perniagaan tu yang menunjukkan mereka boleh pergi lebih jauh lagi menerusi franchise pula? Okey, obviously ataupun sememangnya perniagaan ataupun produk itu mesti ada kita panggil unique selling proposition, USP. Ada dia punya special dia lah, dia punya uniqueness dia tu kena ada. Sebab kalau kita kata contohlah kita buat mi goreng macam mi goreng orang lain juga tak ada apalah, tapi mungkin cara persembahan ataupun mutu makanan atau cita rasa makanan dengan ada persembahan dia apa semua, ada something yang unik, yang ni orang kata sekarang boleh viral lah. Okey. Benda-benda yang tersendirilah. Dan tersendiri. Kemudiannya perniagaan ni satu yang paling penting boleh diduplikasi, boleh kalau kita buka satu, kita boleh buka 2, boleh buka 3 ataupun 10, tapi dengan konsep yang sama, mutu yang sama, konsep yang sama. Jadi produk ni, sebab tu saya cakap mereka yang dah ada 3 outlet, mereka yang dah ada 5 outlet, maknanya dia dah buat duplikasi tu. Duplikasi tu dah buat. Jadi ada satu tu sampai 14. Dia dah 14, dia dah maksimum dah, dia tak boleh nak ni dah. So kita cerita-cerita, okey apa macam mana kita nak buat? Satu sistem lah, kekuatan sistem tu sendiri kan. Kekuatan sistem, branding, branding pun penting. Mungkin buat permulaan dia terkenal di kawasan dia sajalah. Mungkin di perniagaan ni terkenal di Shah Alam, mungkin brand tu strong dari situ. Dan kita cuba perkenalkan lah. Kemudian again uniqueness of the business tu kena ada lah. So dengan kita bagi kuat dia punya branding, jenama dia semua, kita boleh insya-Allah lah kita boleh kembangkan lagi. Okey. Secara khususnya untuk tahun ini, apa yang paling baru sekali inisiatif yang diperkenalkan oleh Pernas? Okey. Yang paling baru sekali kita ada 2 major program lah, 2 program utama yang kita perkenalkan tahun ni.
Satu untuk kita panggil accelerator lah. Tapi ini kita cerita BRB kan. Accelerator, saya cerita sikit lah accelerator ni. Accelerator ni macam tu lah, perniagaan-perniagaan yang sedia ada, yang untuk kita jadikan dia sebagai franchisor. Kita latih, kita bangunkan sistem, kita improve the product, improve the system. Kedai tu pun mungkin peniaga-peniaga ni masa permulaan perniagaan dia buat apa yang dia mampu lah kan. Kemudian kita approach, macam mana you bayangkan your business, what you want, apa yang nak business dia look like lah, macam mana business. So dia akan cerita lah, dia kata kalau boleh dia nak gini, ataupun colour scheme kedai ke apa contohnya kan. So kita cuba bantulah dia. Jadi kebanyakan peniaga-peniaga ini mengambil masa sedikit lah buat masa ni, sebab kita pun tak mau dia terganggu perniagaan dia apa semua. Tapi accelerator ni kita cari peniaga-peniaga yang nampak tu dah bersedia lah, bersedia ataupun dia sendiri nak kembangkan dengan cepat. Jadi to accelerate tu, dia cepat kan. So kita really kita betul-betul tumpukan dari segi pembangunan produk. Kita assign team kita untuk ni, assign dia bangunkan produk, bangunkan konsep franchise bisnes tu sendiri, dan kita bawa ke pendaftaran franchise. Sebab franchise di Malaysia ni kena daftar. Jadi kena adalah all the manual SOP jugalah. SOP, tata cara kerja, branding tu kena daftar di MyPo dan sebagainya. Maksudnya berbeza. Ada negara yang tidak perlukan pendaftaran franchise, berbeza dari pendaftaran perniagaan. Kita Malaysia agak unik, antara negara-negara yang mempunyai akta franchise lah. Akta franchise ni sebab ialah pihak kerajaan nak memastikan kan tak ada orang yang skim cepat kaya ni dan sebagainya lah. Jadi akta tu sendiri mengawal supaya perniagaan yang betul-betul perniagaan yang akan ditawarkan kepada orang ramai, bukan skim cepat kaya ataupun nanti dia tawarkan lepas tu dia pun hilang. Maknanya industri itu dilindungi oleh akta lah dan SOP tersendiri. Dilindungi franchisor, dilindungi franchisee. Ada orang kata mindset juga antara perkara yang kena mengalami anjakan untuk bertukar daripada perniagaan biasa kepada menjadi franchisor contohnya. Betul juga Encik Mazlan? Betul. Sebab usahawan-usahawan kita ni, ini yang kita terapkan dalam kita punya pembangunan dan latihan. Okey, secara mudahnya dia usahawan, dia dah buat perniagaan tu, dia memang usaha dia dan sebagainya. Dia ya biasalah kan permulaan perniagaan ni, dia buat itu, angkut dia sendiri, pergi barang, dia pergi dapur apa semua kan. Dan dia berjaya, dia berjaya buka 1, buka 2, buka 3. Kemudiannya bila dia nak kembangkan, contoh yang ini pengalaman kita lah, sampai mungkin satu hari sampai 50 outlet. Bila nak ke 50 outlet tu, dia basically kita semudahnya kita cakap dia, saya panggil Tuan Haji lah, Tuan Haji yang buat bisnes lah, contoh lah. Tuan Haji, okey, sekarang nak jadi franchisor. Jadi franchisor ni perniagaan ni akan dikongsi dengan orang ramai, dengan franchisee yang dipilih. Tuan Haji kena bantu dia orang, kena mentorkan dia orang, dan tolonglah dari segi operasi tu, to make sure operation ni running ni lah. Dan Tuan Haji tak boleh asyik balik ke dapur dia juga. Dia nak sibuk ke dapur dia juga. So franchise is about managing your franchisee, about supporting your franchisee, about promoting your brand, mengembangkan your brand. Jadi dia, orang kata, bila dah jadi franchisor ni, secara berkembangnya, dia tak boleh nak asyik balik ke dapur lah. Dia kena promote the brand, dia kena bangunkan franchisee dia. Padang tu dah berbeza lah. Padang tu dah lebih luas dah. So itu betul tu, Wan. Ada mind shift tu kena ada lah. Begitu juga di pihak franchisee. Apa yang kita terapkan juga kepada mereka bakal franchisee ni, mungkin dia minat, dia nak berminat sangat dengan bisnes dia, tapi kalau franchisee ni kena patuh, kan? Kalau franchisor kata barang ni, mesin ni kena letak sini, sebab franchisor dah lalui dah dari segi pergerakan, movement, SOP dia apa semua, supaya
apa orang kata, ke satu tahap yang efisien lah perniagaan tersebut. Jadi dia tak boleh nak, oh saya rasa patutnya gini. Dia itu tak apa, itu kalau boleh dia buat sendirilah. Tapi kalau franchisee ni dia kena patuh dan mengikut, sebab macam kita cakap tadi, franchisor ni dia dah jatuh bangun, semua dia ada lalui. Dia dah tahu dah. Betul salah, what do and don'ts ni dia dah lalui. So kita ambil yang baik je. Jadi kita ikutlah. Jadi itu yang kita takkan bila bakal-bakal usahawan ni dah jadi franchisee, kena patuh, kena setia pada brand, pada jenama tu dan mengikut ni. Tapi boleh macam franchisee, saya ambil franchisee McDonald ataupun ni lah brand-brand ni kan, yang kata contoh bubur ni boleh di tempat ni, boleh cadangkan lah kepada franchisor. Franchisor pun taklah, ini je kau jual, kau jangan buat benda lain lah, tak adalah. Dia pun boleh mencadangkan, mengikut pengaruh lokaliti di situlah. Kalau katalah di sini tiba-tiba ada burger nasi lemak contohnya, itu contoh macam mana ia ditambah baik lah mengikut kesesuaian. So itu kita cakap tadi accelerator lah. Sekarang kita ke BYOB lah. Maknanya ada dua, accelerator dan juga BYOB yang diperkenalkan tahun ini. Kita nak bercakap tentang Be Your Own Boss ni. Sekali lagi saya nak tarik minat anda, kerana anda perlu mendengar betul-betul, tambah-tambah yang macam yang kita sebut tadi. Ada minat, ada azam, kita mahu menceburi bidang perniagaan, tapi mungkin kita takut juga sebab kita ada pengalaman, mungkin tak tahu potensi produk yang kita ada. Jadi ini mungkin cara yang paling bagus, iaitu menyertai industri franchise. Kita akan bercakap tentang Be Your Own Boss, keusahawanan wanita dan belia, peluangnya dibuka oleh Pernas. Selepas ini apabila kita kembali semula bersama-sama dengan Encik Mazlan Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Pernas, dalam ruang bicara malam ini. Tunggu seketika nanti, kembali semula selepas ini. Ruang bicara malam ini kembali, kita akan bercakap tentang Be Your Own Boss, projek yang diperkenalkan oleh Pernas, peluang keusahawanan untuk wanita dan belia, bersama-sama dengan tetamu saya di studio malam ini, iaitu Encik Mazlan Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Pernas. Dan anda juga kami alu-alukan untuk membuat panggilan kalau ada sebarang soalan ingin diajukan berkenaan dengan ini. Taliannya 0326979767 ataupun 26979768. Boleh tonton saya langsung juga di Facebook Live dan YouTube streaming Bernama TV sekarang ini. Dan tadi dah sebut pasal accelerator, dan kita nak sentuh tentang BYOB yang diwujudkan untuk menggalakkan keusahawanan dalam kalangan wanita dan belia. Jadi boleh mungkin Cik Mazlan pergi lebih terperinci berkenaan dengan Be Your Own Boss ni. Be Your Own Boss kan, macam kita cakap tadi lah, nak jadi bos perniagaan sendiri, bos sendiri ya. Jadi tak bos ni tak kerja dengan orang. Jadi bos ni banyak tanggungjawab dia juga. Kan, anak buah dia, perniagaan dia. So tapi mungkin itulah mereka lebih selesa untuk menjalankan. So basically dia kerja lebih kuat, dia akan dapat lebih. Itu yang nak jadi bos. Kalau ada kita under different ni, kita kerja pun gaji mungkin banyak tu. Mungkin itulah segala effort dia ni berbaloi lah orang kata. Jadi Be Your Own Boss ni sendiri satu program yang very comprehensive lah, satu approach yang orang kata menyeluruh, holistik. Sebab kita cuba mencari calon-calon bakal-bakal franchisee lah, bakal-bakal franchisee yang orang kata from zero lah. Dia tak ada perniagaan apa, dia pun tak pasti lagi perniagaan apa yang nak buat, dan dia ingin ni. So apa yang kita buat? So kita milih dia supaya melalui proses kita lah, proses-proses tapisan kita, latihan, dan selanjutnya lah dalam ni pemandangan perniagaan tu sendiri, sehingga dia berjaya membuka outlet lah. So dari tak tahu apa nak buat, latihan, proses pemilihan, latihan dan pemandangan dengan brand-brand yang ada, sampai dia boleh buka. Maknanya macam kursus ataupun ada kos tertentu yang kita kena attend begitu? Yes, betul. Kita akan membuat pemilihan. Kita ada psychometric test,
supaya sesuai. Sebab macam yang saya cakap tadi lah, franchisee ni dia kena patuh. So dia punya level of compliance atau pematuhan tahap dia tinggi. Kan? Bila dia jawab soalan-soalan tu, kita tahulah dia ni boleh patuh ke tidak. Dia ada melawan idea sendiri ke, melawan ke. Dia idea sendiri yang sungguh dia very kreatif, very ni pun bahaya untuk franchise ni sikit lah kan. Tapi boleh dia lah. mungkin mendatangkan masalah pada sistem lah, sebab ada sistem ya. Sistem. Jadi kita cuba pilih, dan kemudian kita lalui latihan. Latihan kita selama 20 hari lah. 20 hari. Buat masa ni kita ada hybrid lah. Ada time yang kita online, ada yang kita buat fizikal. Tapi bukanlah 20 days, bukanlah straight 20 hari. Kita ada break lah 2 hari, dan kita break, dan minggu depan mungkin lagi 3 hari apa semualah. Jadi lepas latihan ni, kita akan di bawah BOB sendiri ada 2 skim pembiayaan yang kita buat lah, untuk wanita dan untuk belia. Jadi satu keistimewaan program ini, kalaulah Wan datang sendiri ke Pernas, Wan kata nak buat laundry bar tadi, laundry tadi, kita lah boleh laundry pun, syarikat laundry pun dah pilih Wan apa semua, kita akan finance. Tapi kalau secara itu kita hanya membiayai sehingga 70% saja. Dan dengan kadar profit, kadar untung kita punya pinjaman tu sehingga 5%. Tapi kemudian kalau Wan sendiri melalui program ini, sebab program ni kita latihan, macam Wan mention tadi memang tepat lah, ada transformasi minda, ada latihan, kita pastikan yang dia betul-betul bersedia untuk menjadi franchisor. Dia faham apa itu franchisee, apa peranan dia, apa hak dia. Dia pun ada hak juga. Bukan takat patuh je. Franchisor pun ada obligation atau tanggungjawab untuk franchisee. Jadi dia faham benda-benda tu. Kemudian adalah lagi on business management, financial management yang kita cuba terapkan. Jadi calon-calon yang melalui latihan program kita ni apa semua ni, kita bagi keistimewaan lah, sebab dia melalui 20 hari tu. Mungkin pemohon-pemohon lain tak mau go to this program kan, nak cepat ataupun nak buat sendirilah, tak maulah latihan. Tak payah latih, dah pandai dah dia kata. Latihan tak payah latihan. Kami bagi 70% je lah. Kadar keuntungan kami, pembiayaan kami hingga 5%. Tapi ini calon-calon yang kita nak kata yang kita pilih, yang kita nak didik, kita nak asuh ni, yang melalui benda ni 20 hari duduk ni, learn this, learn that apa semua. Ini kita nak bagi dia betul-betul bersedia sebagai insentif dia melalui, dia belajar dan sebagainya. Kita pembiayaan untuk program ni, yang untuk wanita dan belia tadi, melalui program BOB ni, kita akan biaya dia sehingga 90%. Kalau biasa-biasa ni 70%. Yang ni kita faham, dia mungkin dia lalui, dia ni kita bagi keistimewaan lah. Maksudnya dia perlu ada modal sekurang-kurangnya 10%. 10% sahaja dari perniagaan tu kan. Jadi kita biaya hingga 5%, dan kadar keuntungan kita sendiri pun kita bagi lagi rendah, 3.75%. Jadi lebih murah, lebih margin pembiayaan lebih besar, dan even selepas dia buka kedai juga kita ada engagement lagi. Tapi ini dari segi konsep engagement kita ni, kita tak maulah engagement yang datang datang ini tak betul, itu tak betul, cek ni tengok atas bawah, tak adalah. Dia lebih kepada engagement yang a friendly engagement, apa orang kata, mendidik punya ni lah. Kita pergi apa masalah dia, okey ke tidak, okey ke tidak. In fact pihak pengurusan kami kata tak, janganlah buat depan dia nak buat report ni, tak payah. Pergi sembang je. Sembang macam mana perniagaan, franchisor membantu ke tak, apa masalah dia sini macam mana. Jadi kita cuba bagi semangat jugalah, motivasi jugalah kepada dia orang ni. Kemudian of course franchisor, sepanjang penglibatan dia dan franchisor akan berada sama lah. Cuma yang ni kita perlu sampai kita rasa mungkin dalam
tempoh 6 bulan tu dia dah selesa sikit, dia dah cekap lah, dia cukup faham perniagaan dia semua dan bersemangat lah orang kata. So kita ni lah, tapi itu yang approach mentoring coaching tadi lah. Kemudian selepas tu kita ada juga lawatan-lawatan yang ni, tapi selepas betul-betul dia buka BOB ni, kita akan very apa orang kata kerap lah, kerap kita punya ni. Dan ini arahan dari bos, kerap dan pergi berkawan lah orang kata, berkawan, tanya apa masalah yang itulah untuk kita ni. Engagement tu akan berlaku dalam masa berapa lama selepas mereka buka bisnes? Maksudnya Sehingga, kalau saya fikirlah, saya rasa macam sekurangnya ada orang yang akan tetap jaga saya ni berapa lama lagi selepas saya buka bisnes? Kita berkira-kira yang intensif ataupun mentoring ni mungkin sehingga 6 bulan lah. Okey. 6 bulan, kemudian rasa 6 bulan tu dah boleh berlari dah lah. Masih ada 6 bulan tu ada shoulder to cry on lagi lah masa. Selepas tu pun ada. Okay, tapi lepas tu pun ada, okay. Sebab usahawan pun mungkin pernah ni datang selalu pun dia pun tak tahu takut pressure ke apa pula. Pressure tekanan. Kita tak mahu lah tu. Sebab tu kita kata we go masa mentoring, coaching period ni very casual, very approach punya ni lah, friendly punya ni lah, caring punya sort of ni lah. Jadi itu pun 6 bulan tu kita rasa enough, cukup. Tapi mungkin kalau dah 3 bulan pun nampak dah dia pun sibuk semua. Kita cuma berkunjung lah, berkunjung dan bertanya khabar macam tu lah. Jadi approach, this human approach ni is very kita nak promote very ni lah, for the 6 month tu kita nak ada this human punya touch lah, rather than very organizational punya approach apa semua. That's the plan. Okey, mereka yang menyertai BYOB ni maksudnya dipecahkan kepada dua ya. Saya difahamkan kalau untuk wanita ialah SWEET nama singkatan programnya, Entrepreneurship Engagement Talent Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent Program. Dan kalau belia ialah Unity Young Entrepreneurship Engagement Talent Program. Apa yang mereka perlu ada? Sebab satunya ini termasuklah apa yang mereka perlu ada tu, maksudnya sekali dengan modalnya. Sebab orang kalau selalu bercakap tentang franchise ni, kita akan terfikir macam, ataupun kita selalu tahu macam kalau nak jadi franchise, jenama kena ada dulu 200,000, ni kena 300,000. Jadi setiap kali kita pun macam biarlah dulu, tak apalah dulu. Macam mana sebenarnya, apa yang realitinya? Okey, realitinya di bawah program BOB ni macam kita bercakap tadi lah, kita akan biaya sehingga 90%. Kan? 90% sebab franchise ni bila ditawarkan dia dah ada package dia. Kita kata, so package franchise ni contohnya macam Wan cakap tadi lah, 200,000. 200,000 ni apa dia? Apa yang dalam ni? 200,000 basically the shop lah, the kedai tu sendiri. Kedai everything lah, kira nak basuh kaki masuk lah orang kata, kalau orang yang dah ni kan, everything, training, konsep kedai, dan franchisor akan bangunkan semualah untuk kita. Kemudian bagi kita latihan sekali, latihan kita dengan, of course kita mungkin ada 2-3 staff untuk permulaan akan dilatih oleh franchisor lah. Jadi bila kita dah ada package dia, kita dah tahu 200,000 ni contoh, bila kita bangunkan ni is about opening kedai je, buka kedai je sekarang. Latihan apa semua dah siap, buka kedai. Bukan kata 200,000 ni ada benda tak ni lagi, benda tak ni. Tak, everything is ni, basuh kaki masuk kedai. So dari bila dah kita tahu package, franchisor ni di bawah atas dia kena tak boleh menipu tau. Dia kata kalau package dia 200,000, dia tak boleh bagi kat kita sebenarnya 250,000, tak boleh. Ada satu kesalahan lah. So dia kena telus lah orang kata. Franchisor kena telus di business. Sebab ada yang 100,000, ada 200,000, 300,000, 700,000, pelbagai. So dia kata bisnes dia macam ni, kalau kena you have to have 500,000 contoh. So bila dah kita faham, kita dah tahu konsep tu, apa perniagaan, konsep apa, franchisee ni boleh pergi tengok
yang kata perniagaan ni macam mana kan. Dia boleh tengok, dia boleh feel, dia boleh duduk, dia boleh tengok, dia boleh cakap dengan franchisee yang dah sedia ada tu. So dia tahu, so ada package. So dan dia pilih lah, nak yang 200,000 ke, yang 100,000 ke, ikut kemampuan kita jugalah. Kemampuannya dari segi 10% tadi tu. Okey. Berbalik kepada itu semula. Kerana 90% lagi akan peroleh menerusi pembayaran PERNAS kalau mengikut program BYOB lah. 90% kita akan biaya. Cuma sediakan 10% saja. Kita boleh pilih. Maknanya jenama apa yang available untuk kita sebenarnya, ataupun perniagaan produk yang macam mana yang available untuk peserta BYOB ni? Boleh. Kita ada hampir saya rasa 90 brand lah yang bersama kita. 90 brand di mana hampir 40 tu franchisor lah, franchisor yang dah berdaftar, dah establish, yang di mana hubungan franchisee tu franchisor punya agreement lah, punya relationship lah. Kemudian dia ada 50 products. 50 produk ni bukan franchisor lagi, tapi produk-produk ni di bawah program incubator kita lah. Kita panggil BIT pula, Business in Transformation. Ini yang kita kata tadi lah, bisnes-bisnes yang boleh dibangunkan sebagai franchise. Kita improve dia. Kita ni contoh, kita pergi sebelum ni mungkin dia pakai payung hitam putih, tapi bisnes dia bagus. Putih, meja kayu, lapik dengan tikar macam ni. Kemudian proses dia pun messy ataupun ni. So tapi produk tu ada potential, ada uniqueness dia. Jadi under BIT ni tadi kita bangunkan dia. Kita design, kita work dengan dia a proper booth. Dari kecil pun tak apa, kita ada yang sekecil-kecilnya pun ada. Bangun. Dan apa nak kena ni, tak boleh lah pakai meja kayu sebab ni makanan, semua hygiene, health and safety nak kena jaga. Mungkin kita design, kita work dengan dia, maybe a stainless steel punya setup. Kemudian kita tengok juga packaging dia macam mana. Sebelum ni semua styrofoam, tapi kita ataupun bungkus macam mana pun lah, tapi dalam pembangunan jenama tu sendiri kita cuba bangunkan packaging dia supaya lebih menarik, lebih kemas dan lebih bersih. Itu kemudian sistem tu sendiri, operasi dia, mungkin sebelum ni dia nak ambil bahan mentah dia, nak buat, then dia kena jalan pergi masak kat sini, ambil bungkus pergi sini pula. Jadi the efficiency tu nak kena improve lah, sebab bila ni orang nak cepat kan, orang bila beli dia nak cepat, dia tak mau tunggu. So apa dia punya, even the movement and the orang kata kena efisien, kena jimat, kena tak boleh bergerak terlalu banyak. Itu susunan. Tapi kita pun di bawah perkhidmatan konsultasi kita akan bekerjasama dengan usahawan tu lah. Sebab usahawan dia nak macam ni, tapi dia tak boleh buat ataupun tak cukup kemampuan. Jadi kita bantulah ni. Okey. Ini yang dipanggil BIT tadi, pra tu. Pra franchise. Okey, so maaf lah saya ke situ pula kan. Bila cakap pasal, kita banyak benda kita dah tahu sebenarnya. Pasal brand yang BOB, peserta BOB boleh pilih ni. So 40 franchisor ada yang dah daftar, yang dah ni, kecil besar semua ada, yang involved in pendidikan awal kanak-kanak, preschool, contoh jenis aulad, dan maybe homes punya ni, dia ni max therapy punya business. Dan banyak lagi lah, ataupun makanan sendiri lah, Mary Brown pun ada. Even kita also finance, sebut brand jugalah kan, sebab then orang boleh relate. Tea Life, Cha Time, all this boba tea punya ni. So brand so ada. Kemudian yang kita kata tadi, pra tadi kan, pra ni pun ada juga, sebab dia orang ni contoh even Sengkuang Calit. Sengkuang Calit, we have a good business concept. Sengkuang Calit, investment pun tak besar, tapi it's a good business lah. Mobile, boleh ubah sana sini. Kalau katalah dia
perniagaan tu even di pasar malam pula dia boleh movement ataupun event-event. Dia boleh pergi event ni, bernama buat hari keluarga pun dia boleh datang. Kan, contoh. Jadi konsep mobile tu penting. Contoh Sengkuang Jalid ni masa kita design dia pun macam tu juga. The idea is supaya booth dia tu boleh di dismantle, collapse dia, boleh berbola kereta kecil. Supaya kita nampak siapa yang nak buat benda ni. So mungkin orang-orang yang kereta kecil lah sikit lah, mula-mula lah kan. Boleh pergi-pergi dan ni. Bersesuaian dengan saiz perniagaan tu lah. Jadi balik ke produk yang Wan tanya tadi, macam-macam lah. F&B banyak lah. F&B yang paling banyak lah. Itu pun saya nak sentuh juga tanya. Apa bidang yang paling banyak lah kan? F&B, macam early childhood education ataupun child enrichment. Child enrichment ni mungkin dia bukan berbentuk tadika dan sebagainya, tapi dia lebih kepada contohnya kanak-kanak yang lemah matematik. Dia ada sistem dan cara untuk melatih ni. Macam satu produk yang bekerjasama kita, Homes, yang kita bangunkan bersama, dia panggil math therapy, bukan math tuition. Therapy. Bagaimana nak Okey, ini antaranya jenama-jenama franchise dan franchise kita kongsikan tadi. Dan saya nak sentuh juga mungkin inilah, saya rasa yang paling realistik lah mungkin yang orang nak tahu, terutama mereka yang belum pernah terlibat dalam perniagaan. Package-nya, size-nya tadi, size package yang ada. Sebab tadi Cik Mazlan dah sebut juga ada yang harga 100,000, 200,000, tapi yang paling minimum berapa sampai ke yang paling maksimum. Tapi Cik Mazlan jawab selepas ini, kerana kita akan berehat seketika untuk kali terakhir, dan kita kembali semula untuk blok penghujung seketika saja lagi, bercakap tentang Be Your Own Boss malam ini di Ruang Bicara selepas ini. Okey, kembali semula menerusi Ruang Bicara Be Your Own Boss, peluang keusahawanan wanita dan belia. Bersama-sama saya Encik Mazlan Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Pernas. Dan tadi kita tinggalkan, kita berehat tadi pada masa kita sedang, Cik Mazlan sedang hampir lagi dah nak sebut dah package yang paling rendah dan yang paling tinggi lah, maknanya julat. Untuk kita boleh gambarkan sebenarnya kalau kita nak menyertai industri franchise ni, berapa yang kita kena ada modal kita tu sebenarnya. Secara amnya kita boleh kata sekecil-kecil 5,000. Okey. Sehingga 500,000 lah. Itu kita punya saiz ni. Bisnes-bisnes yang kita tawarkan lah. Ada juga even peserta BRB kita yang ambil package yang 600-700,000 pun ada. Mungkin dia pinjam 400,000, 500,000, itulah. Tapi penawaran yang luas lah maksudnya, sebab ada banyak pilihan, banyak julat pilihan tu. Banyak. Jadi macam yang saya beritahu tadi, mungkin kita ada 40 franchisor, dan ada lagi 30-40 yang pra-franchisor. Tapi katalah ada usahawan yang datang kat kita, dia berminat untuk buat ni, dia belum masuk dalam senarai kita lagi kan. So boleh. Ada boleh juga begitu. Ada 2-3 minggu ni ada 2 brand 3 brand yang dia dah buat dessert dan sebagainya. Dah establish, dah berapa puluh outlet lah di Malaysia ni. Dia kata dia nak minat ni. So kita pula approach the franchisor tu. Kita kata franchisor ni ada orang berminat tu ambil your franchise kan. Ni boleh tak kita bincang lah macam mana, sebab kita kena bekerjasama dengan franchisor ni. Sebab bukan dekat kita je nak kena jaga dia, franchisor pun kena perlu bertanggungjawab juga. So alhamdulillah ada even satu brand tu dia pun terkejut kita tahu BOLB kita ni bagus dia kata. Sebab dia pun ada ramai orang yang nak buat franchise ni, tapi mungkin masalah dana dan sebagainya. So dia sendiri, lepas tu dia pula bawa 10 orang lagi franchisor tu yang memang sebelum ni dah tanya. So dia pula datang ke Pernas kan, dia orang ada BOLB ni, you go to the training dulu apa semua, lepas tu kita boleh buka brand dia. Jadi dalam grup-grup kita ni ada yang tak tahu nak buat apa lagi pun, baru nak cari-cari. Ada juga yang dah mark dah dia memang nak ni dia ni, tapi dia go through because macam kita cakap je lah, latihan dia pun nak belajar. I think
ramai orang yang nak, dia pun nak tahu juga kan. Sebab belajar ni bukan dekat pengetahuan, dekat hak dia, apa hak penjasa, apa tanggungjawab dia, tanggungjawab penjasa. Lepas tu, jadi ada yang memang nak learn dululah. Dia kata saya nak belajar dululah, saya dulu ni. Berapa hari tadi? 20 hari secara keseluruhan? 20 hari secara keseluruhan lah, on and off lah. Nak kena ambil cuti lah ni. Kita sesuaikan lah, kita cuba sesuaikan dengan ni. Macam mana cara sebenarnya orang nak memohon dan menyertai BYOB ni? Okey, untuk memohon BYOB ni secara mudahnya terus kita kata cari Pernas lah. Okay. Melalui sosial media kita pun kita ada hashtag cari Pernas dan sebagainya, ataupun boleh terus ke website kita lah, www.pernas.my lah. Kemudian di situ ada pendaftaran, borang pendaftaran dan sebagainya, macam mana nak jadi nak masuk ke program BYOB ni lah kan. Lepas tu of course kita akan, bila dah daftar tu, kita akan panggil ataupun secara online, kita terangkan apa dia sebelum dia melangkah ni. Kita tak mahu dia melangkah lepas tu dia kata, alamak kena ni 20, oh kena ada 10% ke? Tak maulah keadaan macam tu. Jadi kita terangkan, you going to go undergo 20 days ni training ni, you have to commit. You ponting-ponting kita tak mahu. You have to commit. You bersedia ke tak? Tak bersedia tak apa. Kalau bersedia, dia ni kita ni, alhamdulillah lah, setakat ni yang kita punya program ni, bila kita mula itu sehingga kini apa orang kata, kita pendaftaran hampir 750 lah. 750 pendaftaran, yang mana hampir 500 dah apa orang kata, dah melalui latihan lah. Kemudian ada yang dah memang nak buka kedai pun, memang nak ni, dah jumpa franchisor, dah jumpa perniagaan apa yang dia nak buat kan. Jadi kita ni in fact kita minggu depan banyak lagi produk-produk yang kita akan lalui ke komiti kita untuk luluskan yang under BYOB punya program ni lah. So dah boleh nak buka dah lah ni. Dah boleh layarilah Pernas.my dan dapatkan maklumat Pernas berkenaan dengannya. Dalam masa 2-3 minit sebelum kita berakhir ni, Cik Mazlan, apa sasaran Pernas dengan program-program baru seperti BYOB ni? Jadi Pernas ni sebagai agensi pembangunan usahawan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita memang ingin menyumbang lah kepada ekonomi negara dan ni kan. Jadi apa yang kita nak ialah satu and impactful lah, yang berkesan lah untuk negara lah. So bila kita bantu, kita harap mungkin kita boleh capai hingga 1000 franchisee kan. Contoh, bila 1000 franchisee tu kita bangunkan, kita buka, dan dia boleh buka bisnes, mungkin 1000 franchisee tadi, dia mungkin ambil 4 orang bekerja kan. Betul. Dah 4,000 sekurang-kurangnya pekerjaan kan, sekurang-kurangnya. Even dari pengalaman kita yang bekerja ni pun dah bekerja, saya pun nak buka satu lah. Lagilah ni, dia dah biasa, dia dah tahu apa, macam mana bisnes ni boleh jalan lah, dia kata. Kan orang kata, boleh ni boleh buat, saya nak buat satu boleh. Mungkin kita buka tolong dia ni. Jadi 4,000 orang dengan franchisee tadi mungkin dah 5,000 pendapatan, isi rumah bertambah, dan peluang-peluang pekerjaan. Mereka yang especially kita target lah, kita cuba bantu yang dengan pandemik ni kan. Basically itulah yang mencari perniagaan ataupun hilang pekerjaan. Kita ada approach syarikat-syarikat yang membuat program ni lah untuk mencari perniagaan untuk bekas pekerjaan. Kita bantulah. Baik. Akhir sekali, pesanan atau nasihat sedikit, saya ringkas kepada orang kata tips lah untuk mereka yang nak menyertai tapi masih ragu-ragu sedikit dengan industri franchise. Dia banyak ragu-ragu dan juga tak tahu kat mana. Jadi saya nak bagi tahu sekarang, di Pernas kita boleh bantu dari segi peniaga-peniaga yang dah ada perniagaan tapi dia rasa takat ini saja. Sebenarnya tak. Believe me,
kita dah jumpa ramai macam tu yang dia kata ini pun saya dah tak larat dah. Kemudian masa tu dia 3, sekarang dia ada 55 outlet ada. Mula-mula dia ni. Jadi tolong, you can expand your business. Franchise is big business for you sebenarnya. So grab the potential, datang jumpa kita, tanya dan macam mana untuk kita boleh bantu peniaga-peniaga ni. Dan bagi mereka yang nak berniaga tapi mungkin tak ada idea, mungkin macam orang cakap tadi, nak risiko yang lebih rendah lah, jenama yang lebih stabil, yang terkenal. Sebab kita kan, kalau kita buka tadika Wan dengan Mazlan, orang nak datang pun takut kan? Takut lah, tambah saya duduk depan tu kan. Ini cikgu ke apa ni kan. Tapi kata kita buka jenis alat smart reader. Brand tu sendiri ada bawa kita kata brand promise lah. Yang kata brand ni akan deliver this service level yang akan meyakinkan orang ramai. Jadi itu the power of brand lah. Jadi kita buka-buka tu, katalah kita nak buka, dah ada orang yang berminat dah untuk inilah mengunjungi perniagaan kita. Jadi grab this opportunity, peniaga-peniaga, please come and see us how you can become a franchisor. Pada mereka yang berminat untuk menjalankan perniagaan pun datang jumpa kita. Kita cuba padankan dengan minat juga dengan ni untuk memberi peluang kepada mereka lah. Okey. InsyaAllah. Baik. Kita harapkan apa yang kita bincangkan malam ini, kita kongsikan malam ini, memberi ataupun membuka lembaran kepada ramai orang, lembaran yang baharu dan menjanjikan perkara-perkara yang lebih baik pada masa akan datang. Buah-buah yang lebih manis, masak ranum pada masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan Encik Mazlan Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Franchise Perbankan Nasional Berhad Pernas. Dan untuk anda juga, jangan lupa esok Ruang Bicara Istimewa Hari Kanak-Kanak 2021 akan bersiaran. Anda tonton program Ruang Bicara Bahas edisi 16 Oktober 2021 ini pukul 9 malam. Anda boleh ataupun berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa untuk kuis Ruang Bicara, iaitu hadiah jam tangan Ice Time tajaan Habib Jurul Senang Berhad. Ada 3 peluang untuk menang dan kena ikut media sosial Instagram bernama TV Official dan juga bernama Official. Nanti esok tinggalkan jawapan di ruang komen selepas dengar soalan pada siaran Ruang Bicara esok. Dan saya Wan Syarina mengakhiri Ruang Bicara pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran kami di Bernama TV. Teruskan setia bersama-sama. Jumpa lagi.